Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bad. Sungguh gembira di hati ini kerana ketika ini kita telah pun mencecah 10,000 subscribers yang subscribe di YouTube Syamsul Debat TV. Tuan-tuan dan puan sekalian, dengan ini saya mengumumkan ada 5 hadiah istimewa kita sediakan dengan syarat. Pertama, anda mesti follow Facebook Syamsul Amri Ismail Official dan anda mesti subscribe pada YouTube Syamsul Debat TV. Semenjak daripada awal lagi, kami telah pun memerhatikan komentar-komentar yang diberikan pelbagai, ada yang positif, ada yang bertanya, ada yang juga memberi cadangan dan pandangan. Maka selepas anda menonton video ini, pastikan anda memberikan komentar di ruang komen berdasarkan pengisian yang disampaikan, dan 5 komentar yang kreatif dan positif atau yang menarik pada pandangan saudara Syamsul Debat, maka kita akan berikan hadiah. Pastikan anda jangan lupa tinggalkan komen anda pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimanakah seandainya Rasulullah masih hidup pada ketika ini? Bagaimana agaknya keadaan bila Rasulullah masih hidup, masih bernyawa, dan kita berpeluang bertemu dengan Rasulullah? Macam mana agaknya? Anda ditakdirkan Tuhan Rasulullah SAW masih lagi hidup ketika ini, dan adanya baginda mengkhabarkan pada kita bahawa baginda akan datang berkunjung ke rumah kita. Apakah perasaan kita agaknya? Andainya waktu kunjungan baginda telah pun tiba, bahkan baginda sudah pun berada di hadapan pintu rumah kita, dan salam pun sudah diberikan, bagaimanakah perasaan kita dengan kehadiran baginda? Apakah kita merasa amat bertuah menerima tetamu yang juga kekasih Allah? Apakah hati kita akan begitu terharu menerima salam dari seorang Rasul penyelamat umat? Apakah akan kita biarkan salam itu tidak berjawab sebanyak 2 kali lantaran mahu mendengar suara baginda yang suci? Atau apakah perasaan kita berkecamuk di waktu itu dan kita mula mengelabah kerana kita baru teringatkan himpunan majalah-majalah hiburan di sudut kaki meja di ruang tamu rumah kita, majalah yang kulit mukanya penuh dengan aksi-aksi wanita dan lelaki yang terbuka auratnya. Bagaimana kalau Nabi nanti terpandang? Tentu malu kita dibuatnya. Kita juga teringat akan deretan VCD, DVD, apa-apa jugalah, video tape ke yang masih ada di CCTV kita. Haruskah kita sorokkan juga kerana hampir semua filem itu tidak sesuai ditonton oleh umat seperti kita. Ada filem-filem yang berunsur lucah yang tersusun rapi di situ. Kalaulah Nabi nanti bersuara, mana mahu kita sorokkan muka? Apa alasan yang akan kita berikan jika nanti Nabi bertanya? Kita terpandang poster-poster penyanyi wanita dan lelaki yang seksi di belakang pintu. Apakah akan kita biarkan ia tergantung di situ sehingga nanti terpandang oleh Nabi? Di bilik tidur pun masih banyak lagi yang kita tampalkan. Apakah yang harus dijawab bila nanti Nabi bertanya? Menjaga keadaan maruah kita, Nabi tanya, poster-poster seperti itu yang kita letakkan, yang memang jelas kita puja selama ini. Kita jadi semakin tidak tentu arah bila kita mula teringatkan rak-rak buku yang kita letakkan di tepi dinding hanya dipenuhi dengan buku-buku cerita cinta yang telah menjadi koleksi kita sejak sekian lama. Tak ada satu pun buku bercorak agama, malahan Al-Quran. Ya, Al-Quran. Di mana Al-Quran yang pernah ibu kita bekalkan sewaktu kita berangkat meninggalkan kampung halaman dulu? Di mana kita simpan? Dan di manakah harus kita humbankan semua koleksi buku cinta yang lebih kita sayang daripada Al-Quran, kalamullah? Perasaan kita semakin cemas bila kita baru teringat bahawa kita di waktu itu hanya berseluar pendek atau kepala kita langsung tidak bertutup. Kita mula masuk semula ke bilik. Semua almari kita buka demi mencari selai tudung yang pernah diberi oleh seorang kawan satu ketika dulu. Di mana tudung itu? Kita semakin mengelabah. Tudung yang satu itu pun tidak kita jumpai. Takkan kita nak sambut Nabi dalam keadaan aurat terbuka? Kita pun jadi semakin tak keruan.
Bila seluar panjang kita semuanya masih berada di jemuran, hanya itu sajalah yang ada. Itu pun kita gunakan untuk pergi ke kelas atau pejabat. Biasanya kita hanya akan berseluar pendek, kain pelekat. Kita mula teringat, tapi puas kita cari, namun sehelai pun tidak kita temui. Baru kita tersedar, selama ini jarang sangat kita bersolat. Hati kita mula menduga-duga, bagaimana nanti bila Rasul bertanya tentang solat kita, apa yang harus kita jawab? Sudah berbelas tahun kita tak sujud kepada Tuhan. Kalau ada pun hanya 2 kali setahun, iaitu pada hari raya. Terlalu banyak yang perlu kita lakukan hanya untuk menyambut kedatangan seorang kekasih Allah. Lalu kita membuat keputusan untuk hanya mendiamkan diri. Biarlah salam Nabi tidak berjawab. Biarlah baginda berdiri berlama-lama di hadapan pintu. Nanti bila dah penat, tentu saja baginda berlalu pergi. Biarlah Nabi tak datang ke rumah sampai bila-bila. Biarlah Nabi tak datang berziarah. Dan akhirnya Nabi pun pergi bila 3 salamnya tidak bersambut. Tapi nak dijadikan cerita, pada ketika yang lain, sewaktu kita sedang berjalan-jalan dengan seorang wanita yang kononnya buah hati yang kita cintai, sambil berjalan berpegangan tangan, sambil berjalan bermesra-mesraan, bergelak tawa, bersenda gurau, tiba-tiba kita terserempak dengan Nabi junjungan Tuhan. Lalu kita ditanya Nabi, siapakah perempuan yang berada di sisi? Apakah yang harus dijawab? Apakah yang harus kita bohong? Apakah yang harus kita bohong? Adakah kita nak bohong Rasulullah SAW? Apakah harus kita membohongi Rasulullah dengan mengatakan ia adalah isteri kita? Atau kita akan terus menolak si wanita jauh ke tepi, lantas kita terus menghilangkan diri? Atau kita tanpa segan silu akan terus tersenyum pada Nabi sambil tangan kita memeluk erat si wanita yang berada di sisi? Seandainya ditakdirkan Nabi masih hidup dan baginda melihat umat yang namanya di bibir baginda sewaktu baginda menghembuskan nafas terakhirnya, hidup dengan jalan yang tidak selari dengan syariatnya, bagaimanakah keadaannya? Baginda bergadai nyawa untuk mempertahankan agama Allah. Baginda rela hidup dalam kelaparan demi kebaikan umat akhir zaman. Tetapi kini umat yang baginda kasihi telah memfitnah dan mendustakan diri baginda sendiri. Tidak pernah baginda mengajak umatnya bermaksiat, tetapi kini umat yang dikasihi langsung tidak menghargai diri baginda. Pengorbanannya selama ini langsung tidak dihargai, dirinya langsung tidak diingati. Walau lidah mengucap syahadah, tetapi amal mereka penuh dengan maksiat. Andainya Nabi masih ada, pasti bergenang mata suci baginda melihat umat yang ditinggalkan terus leka dengan dunia. Andainya Rasul masih ada, bayangkanlah apa perilakumu bila ditakdirkan Nabi datang bertamu. Apakah engkau akan bersikap hipokrit di hadapannya, atau engkau akan terus berperangai harianmu sehingga hancur hati baginda? Andainya Rasul masih ada. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan dan puan sekalian. Seandainya Rasul masih ada, bagaimanakah agaknya tanggapan Rasul kepada kita? Tepuk dada, tanya iman. Sama-sama kita fikirkan.